رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dirahmati Allah pengerusi jawatan kuasa masjid, Fadil Tuan Imam, Datuk-datuk, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah di atas kurniaan limpah rahmat, taufik dan inayah. Diterima kita sebagai tetamu Allah Ta'ala, mudah-mudahan semuanya dengan niat i'tikaf. Marilah kita membanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW, khasnya di hari Jumaat, mengulu segala hari. InsyaAllah sebagaimana disebut oleh hadis Nabi, setiap kali seseorang berselawat ke atas baginda, maka Allah Ta'ala bekalkan malaikat yang memberitahu kepada Nabi nama-nama orang yang berselawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dikasihi, dikenali dan mendapat syafaat baginda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan kita dalam beragama ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya ialah untuk kita balik kepada Allah dalam keadaan Allah redha. Dan tanda keredaan Allah Subhanahu wa taala itu ialah dimasukkan kita ke dalam syurganya insya-Allah. Di antara mereka yang mendapat kelebihan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan ada satu golongan yang istimewa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yadkhulunal jannah min ummati 70,000 bighairi hisab. Qalu man hum ya Rasulullah? Qal humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi SAW kata, yadkhulunal jannah, akan dimasukkan umatku ini akan masuk ke dalam syurga seramai 70,000 orang bighairi hisab, dengan tidak ada hisab. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi kata, pertamanya mereka yang tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang syirik, tidak minta ditilik nasib mereka, tidak menggunakan perbuatan dengan menggunakan besi yang dilarang juga dalam bentuk ramalan, dan bertawakal dan mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini nak simpulkan suatu benda yang besar, yang sepatutnya kita orang beriman bila disebut ada golongan yang akan masuk syurga Allah tanpa hisab. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, bila Nabi sebut ada golongan sahabat ni segera jawab, doakan aku ya Rasulullah, salah seorang daripadanya. Nabi kata, ya, kamu seorang. Seorang lagi minta, Nabi kata seorang je lah. Nak ceritanya dalam hati itu ada detakan, Allah, untungnya kalau aku salah seorang darinya. Malanglah bila kita dengar hadis ini, tak apalah, masuk ke lain pun jadilah. Walaupun kita tak nafikan, memang masuk syurga itu sudah suatu nikmat yang besar. Tetapi bagi orang yang beriman, dia nak cari satu nilai yang paling tinggi dalam agama ini, paling mudah dalam mendapat keredaan Allah. Sebab dia tahu kehidupan di akhirat bukan satu kehidupan yang mudah. Peristiwa yang kita nak lalui di alam akhirat bukan suatu peristiwa yang mudah. Bermula daripada sakarat, bermula daripada detik Allah Ta'ala nak cabut nyawa manusia, detik itu sudah terlalu sukar, sudah terlalu payah untuk kita hadapi, melainkan mereka-mereka yang dirahmati dan diradai oleh Allah.
Kita semua akan lalu, tuan-tuan. Waktu itu pun sudah terlalu sukar. Masuk ke alam barzakh, penantian yang begitu panjang yang tidak tahu bila berakhir. Sehinggalah kepada tiupan sangkakala. Dalam alam barzakh yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, di sana bukan hanya duduk saja. Di sana ada raudatan min riyadil jinan dan ada khufratin min khufrin niran. Di sana ada nikmat yang dapat dirasai oleh orang yang menanti dengan keredaan Allah, dan di sana ada azab yang tidak mampu tertanggung oleh mereka yang menunggu azab yang lebih besar dalam neraka Allah. Alam barzakh itu penantiannya sangat lama, dan bagi mereka yang berada dalam keadaan azab, kesusahannya tidak tertanggung. Lalu pula kepada alam mahsyar, satu alam yang lagi sukar. Di sana adanya yaumul mizan, adanya yaumus sirat. Semua ini akan dilalui di kalangan yang ramai-ramai yang semua orang lalu itu. Nabi sebut, di kalangan umatku ada 70,000 yang akan masuk bighairi hisab. Kita mungkin kata, 70,000 ni banyak. Tapi bila dinisbah dengan umat Nabi Muhammad yang begitu ramai, terlalu kecil bilangannya. Tapi Allah Ta'ala tidak sebut siapa generasi dia. Nabi hanya memaklumkan golongan-golongan itu. Kesimpulannya nak bagi tahu secara ringkas, golongan itu adalah golongan yang menjaga akidah mereka dan membersihkan akidah mereka dari sebarang syirik kepada Allah, dan kemuncaknya ialah tawakal dan pergantungan yang begitu tinggi. Nak bina nilai tawakal ala Allah yang kita selalu duk baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal ala Allah. Golongan yang bertawakal. Tawakal dalam erti kata segala-galanya digantungkan dan pengaduan, pengharapan hanya kepada Allah. Bukan mudah, tuan-tuan, dengan asbab-asbab yang begitu banyak dalam dunia ini. Melainkan mereka yang terlalu cermat dan teliti dalam akidah. Melainkan mereka yang benar-benar kenal dan yakin kepada Allah dan kehidupan di hari akhirat. Golongan ni saja yang akan dapat nilai tawakal ala Allah. Kita dah sebut nilai tawakal ni banyak sangat. Kelebihan, ganjaran, keutamaan dia. Tetapi yang lebih penting ialah bagaimana kita nak bina tawakal. Bagaimana kita nak bergantung kepada sesuatu secara pergantungan yang total, sedangkan kita tak kenal dia dengan pengenalan yang betul dan tepat. Sebab itu mau tidak ada jalan lain melainkan kita sentiasa mendalami ilmu akidah sampai kepada tahap ma'rifatullah. Sampai kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan seluruh hidup kita ini apa jadinya, pertama yang akan terlintas Allah. Yang tu di antara indikator kita nak nilai ada tak unsur tawakal ini. Setiap apa yang berlaku, Allah dulu ke benda lain dulu? Tengok Allah nak kena bayar ni. Contoh, tengok banyaknya. Yang terlintas pertama tu, Allah dulu ke? Teringat dalam bank ada duit ke tak ada? Kat siapa nak pinjam? Reta mana nak jual? Yang ni kita boleh nilai. Kalau dia teringat Allah, tolong aku. Barulah keluar harta ke bank ke siapa ke anak ke adik-beradik. Tu kemudian. Tapi kalau bila sebut perap tu, dia teringat dalam bank ada lagi. Yang ni menunjukkan belum totally, belum tuntas tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab bila kita bergantung ke bank, kita bergantung ke orang, dia tetap akan ada masalah walaupun duit kita. Kadang-kadang Allah nak keluar, nak pakai ni, tiba-tiba bank pula tutup. Pakai kad pula tak boleh cucuk.
Pakai online pula tak keluar tag dia, macam-macam masalah. Kenapa? Perkara-perkara itu adalah asbab, dan asbab-asbab itu tidak berlaku melainkan kembali kepada Allah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan salah kita teringat benda-benda tu, tapi nak katanya kalau betul tawakal kita, pertama kita akan ingat Allah, permudahkan aku ya Allah, lalu Allah akan buka jalan. Kok kiralah teringat harta ni ada lagi, teringat bawah tilam ada lagi, teringat dalam kolam ada lagi, macam-macam lah. Tapi nak ceritanya, nilai tawakal ini mesti mengutamakan Allah Subhanahu wa taala sebelum asbab-asbab yang mendatang. Golongan inilah yang Nabi SAW sebut, mereka yang dapat 70,000 di antara 70,000 umat yang masuk syurga bighairi hisab. Nabi letakkan yang pertama, mereka yang tidak diminta untuk ruqyah dan sebagainya dengan benda yang syirik kepada Allah. Hari ini tuan-tuan, kena hati-hati sungguh, terutamanya dalam bab perawatan, hatta yang menggunakan kalimah-kalimah Islam dan jenama-jenama Islam. Hak merawat saja, terus hak tu, ustaz tu, dengan kita tak tengok latar belakang. Bila sebut ustaz, automatiklah dia kata, oh betul. Itu masalah dia. Kadang-kadang ustaz pun ramai yang tak betul. Ustaz pun kadang-kadang dalam bab perawatan ni pun ramai yang tak betul. Apatah lagi yang bukan ustaz, dinamakan ustaz, yang mengaji pula bukan ilmu yang diajar oleh alim ulama. Kalau bukan ustaz pun, tapi kalau dia mengajar dengan ilmu alim ulama, tak ada masalah. Ramai orang-orang kampung kita dulu, kan, tak ada benda, abid gitu je. Ilmu tak tinggi, tapi seorang yang taat kepada Allah, dia belajar dengan pembelajaran ilmu akidah yang betul, maka Allah beri kelebihan kepada dia merawat dengan perawatan ruqyah yang baik. Tak ada masalah. Saya nak sebutkan, teliti, tak kira siapa pun, sama ada dengan ustaz atau tak ustaz, tak kira, tapi kena teliti. Jangan sampai ada ruqyah yang sifatnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajilah antara sifat ruqyah yang tidak syirik ni, satunya mesti ayat Quran. Ayat Quran tak syirik, tapi ayat Quran pun kena tengok makna. Kadang-kadang dia potong pada tempat yang tak betul, dengan i'tiqad yang salah. Sebagai contoh, dia baca ayat, tiba-tiba tuan-tuan tak dengar apa, dengar ana rabbukumul a'la. Ayat Quran. Tapi kata-kata daripada Fir'aun, kalau dia i'tiqadkan begitu, maka syirik. Dia i'tiqadkan kata-kata dia itu bukan kepada Allah yang mengucapkan, bukan ayat Quran yang diucapkan oleh Fir'aun. Dia duk baca ana rabbukumul a'la dengan i'tiqad. Sebab itu Quran pun hati-hati juga. Dalam surah Taha, Allah Ta'ala sebut, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ayat Quran. Tapi kalau disalah fahamkan dengan i'tiqad yang tak betul, dengan mengiktikadkan kepada dia yang bercakap bukan Allah, dia akan jadi masalah kepada syirik. Sebab itu kita kata yang pertama ayat Quran. Tapi ayat Quran pun dalam ilmu tajwid diajar kepada kita tempat-tempat yang qabih, tempat-tempat yang buruk kalau kita berhenti, tidak menepati maksud. Apatah lagi diiktikadkan dengan i'tiqad yang betul. Apatah lagi kalau setakat dengar bismi je dengar, lepas tu apa pun tak tahu. Kan? Hati-hati, melainkan kita sudah kenal seorang yang memang dikenali orang yang alim, yang wara', yang tidak melakukan kerja-kerja mungkar, yang tu insya-Allah kita ada keyakinan, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita tak kenal, kawan-kawan dia bagi tahu ada sana, kita pun berialah. Apatah lagi dalam keadaan terdesak, maka mudah sangat terlibat dengan perkara-perkara ni. Jadi saya mengingatkan diri saya dan sahabat-sahabat, tuan-tuan muslimin muslimat muslimin sekalian, dalam perkara rawatan ini kena hati-hati. Jangan sampai syirik, dan kena hati-hati dengan pesanan-pesanan mereka. Pesanan-pesanan itu jangan sampai kepada pesanan yang mendorong kita melakukan syirik kepada Allah.
meyakini suatu kekuasaan yang lain daripada Allah dalam penyembuhannya, dalam penjagaan dan pemeliharaannya. Kalau ada, habis. Disebutkan dalam satu kisah, saya lupa kisah panjangnya. Seorang ulama ni, dia tengok ada seorang budak, ni bukan ulama, di kalangan sahabat, cuma tak sebutkan namanya. Dia tengok ada seorang budak sedang bermunajat, sedang berdoa dalam keadaan yang penuh pergantungan kepada Allah, menangis. Lalu dia datang, budak, kenapa kamu ni nampak sungguh? Dia kata, saya ni sedih, kata dia, sebab saya ni anak yatim. Lalu dia tanya, mau tak kalau kamu aku jadikan anak angkat aku? Lalu budak ni tanya, kalau saya tak ada pakaian, Tuan boleh bagi saya pakaian? Ya, boleh. Kalau saya tak ada makanan, Tuan boleh bagi saya makanan? Ya, boleh. Kalau saya sakit, Tuan boleh sembuhkan saya? Sudah. Kalau saya mati, Tuan boleh hidupkan saya? Sudah. Dia kata, yang tu aku tak boleh. Dia kata, kalau tak boleh, cukuplah saya berserah dan bergantung kepada Allah. Nak tunjuk clearnya. Tuan-tuan, pemahaman ini bukan bermakna kita tak boleh minta tolong pada manusia. Tetapi pertolongan pada manusia ada kadar dan batasnya, ada sempadan keyakinannya. Jangan sampai pergantungan dan keyakinan itu bulat. Sebagaimana kita sebutkan, nasib baik. Nasib baik itu pada siapa? Kalau nasib baik itu kita gantungkan, nasib baik itu ditentukan oleh Allah. Clear akidah kita. Tapi bila kita kata, nasib baik kamu datang. Nasib baik itu kerana kamu datang. Kalau kerana itu adalah kerana yang disebabkan keyakinan kita Allah hantar dia, selamat. Tapi kalau kerana itu totally kepada dia, di sini kita bimbang ada unsur-unsur syirik yang langsung tidak melayakkan kita dapat termasuk di kalangan golongan yang disebutkan 70,000 dari kalangan mereka yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Kemudian doa-doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang warid ataupun yang diajar oleh ulama yang kita kenali dan kita fahami maksudnya. Cumanya daripada ulama-ulama ini kadang-kadang bahasanya indah. Ialah bahasa Arab, bahasa yang menggandungi pelbagai makna macam kita juga orang Melayu lah. Yang tuan-tuan dengar, ada orang yang tak tahu nak kata sengaja atau wallahu alam. Tuan-tuan pernah dengar kan ada orang komplain bila ada zikir yang berkait dengan, ada yang mengatakan Imam Syafi'i, ada yang mengatakan Rabi'atul Adawiyah, yang kita duk jadi amalan lama dah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Itu syair-syair baik-baik yang indah, pengaduan dan tawaduk pada Allah. Tapi yang tak faham dia kata, belagak tak mau syurga Allah. Itu tak reti. Yang ni tak ada masalah. Ilahi Tuhan, Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Sebenarnya aku ni tak layak untuk masuk syurga. Memang tuan-tuan, kita ni tak layak. Kalau dengan amalan kita, dengan kebaikan kita tak layak. Kenapa? Syurga itu la ainun nazarat wala udhunun sami'at wala khatarin ala qalbi bashar. Atau kama qala sadaqa Rasul. Telinga tak pernah dengar, mata tak pernah gambar hati, tak pernah lintas hebatnya. Wala aqwa 'alan naril jahim. Walaupun begitu, wahai Allah, masuk neraka ni tak larat. Fahabli taubatan. Tu nilai dia. Ampunkan, terimalah taubatku. Dia nak sebut yang tu. Bukan dia nak sebut tak nak masuk syurga. Jangan kelirulah saja nak sebut ya. Kau ada juga yang, lah teruklah dah. Ya, kena faham betul-betul. Jadi kalam-kalam yang sebegini tak ada masalah. Tetapi kalau benda-benda yang melibatkan unsur-unsur yang membawa kepada syirik atau kalimah-kalimah yang kita tak faham, bahasa benda ni, nak kata Arab tak Arab, nak kata Jawa tak Jawa, Siam pun bukan. Kan? Jenuh cari tak faham. Yang ni kita bimbang bahasa yang bukan daripada kita, mungkin bahasa jin dan sebagainya, maka terdedah kepada unsur syirik kalau kita tak faham. Yang ni kena hati-hati. Kemudian dalam bab menilik nasib, ialah dulu tuan-tuan, orang tilik nasib ni barangkali tengok pada jari. Kita tak terlibat. Duduk bawah pokok macam Cina, panggil burung,
Kakak tua ambil straw, tu pun kita tak terlibat. Tak. Tapi bagaimana ada di kalangan kita yang sudah mula terdorong kepada perkara-perkara yang asalnya dianggap mainan. Seumpama contoh kepercayaan kepada kesan bulan-bulan kelahiran. Germany, apa lagi? Tu. Walaupun kita kata tak ada apa niat ustaz. Kalau tak ada tak usah buatlah. Sebab perkara itu membabitkan kehidupan. Membabitkan nasib. Hari ini orang datang pula dengan pelbagai. Walaupun kita nampak simple, tetapi sebenarnya kita sedang membuka ruang ke arah perkara-perkara yang syirik. Dalam aplikasi-aplikasi Facebook dan sebagainya. Dalam bentuk-bentuk yang sebahagiannya mungkin tak salah, tapi sebahagiannya kalau kita tengok dan kita teliti, ia merupakan dorongan ke arah kepercayaan kepada nasib disebabkan tanda-tanda sesuatu. Sedangkan jelas Nabi sebut la adwa wala tiyarata wa yu'jibunil fa. Tak ada sial, tak ada benda-benda gini, tak ada kaitan pun. Tetapi permainan-permainan yang sangat halus ini kadang-kadang kita terjebak. Yang tahu agama pun kadang-kadang dianggap sebagai gurauan, terjebak secara tidak sengaja. Sebab itu berhati-hati. Jangan kita sekadar saja-saja. Sebab bila kita kata saja-saja, ketahuilah perkara yang berlaku itu tak mungkin saja-saja kalau ianya dicipta. Setiap orang yang mencipta dan mereka, dia tentu ada tujuan dan sasaran dia. Tiba-tiba sampai kat kita, saja-saja, seronok-seronok, tak maunya. Dia ada tujuan. Samalah game-game yang main, ada tujuan dia. Bukan dia saja-saja buat. Cuma tujuan itu mungkin 150 kali main baru sampai kepada tujuan. Saya nak sebutkan tadi dalam bab bertilik nasib. Hati-hati. Kalau begini, tandanya begini. Kalau begini, tandanya begini. Sedangkan nasib ini adalah perkara ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bila kita terlibat dengan perkara ini, kita bimbang, kita termasuk di kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu 70,000 ni tak termasuk golongan yang terbelenggu ataupun tergolong di kalangan mereka yang bertilik nasib. Mungkin kita kata tak terlibat ustaz, mana dah terlibat tilik-tilik nasib ni. Hati-hati dengan aplikasi-aplikasi baru. Dia kata kami bukan tilik saja-saja main. Ya, kita bimbang peringkat awalnya saja-saja main, akhirnya nanti kita bimbang, macam betul lah juga, nampak? Macam betul lah. Rasanya ada persamaan lah, gamaknya dia akan mari. Sebab itu kita kata Islam mengajar kepada kita menutup apa sahaja ruang dan pintu-pintu yang membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentulah tawakal ini terlalu susah. Bukan mudah. Tetapi yang susah itu bila sampai kepada satu tahap yang Allah buka, dia akan jadi terlalu mudah. Yang macam kita sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang susah ni ialah alladzi najahadu. Kita nak berjihad ni, kita nak berjuang ini, kita nak buat kerja ini, kita nak cari ilmu ini, kita nak amal ini, kita nak istiqamah dengan amal ini, kita nak faham dan ikhlas dengan amal ini. Susah. Tapi bila sampai kepada apa yang Allah sebut, lanahdiyannahum subulana, kami buka jalan, kami bagi hidayah, kami beri petunjuk kepada kamu, maka dia jadi mudah. Dia akan jadi mudah bila sampai kepada tahap Allah Ta'ala sudah menerima kesungguhan, kesusahan, kepayahan yang kita buat sebagai bukti kita nak pergi kepada Allah. Maka Allah Ta'ala janji, lanahdiyannahum subulana, kami akan buka, kami akan beri petunjuk kepada jalan-jalan kami. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Imam Bukhari ini, kalau ikut catatannya 5752. Hadis ini suatu dorongan kepada kita. Yang pertamanya, ada peluang untuk menjadi golongan yang masuk syurga Allah bighairi hisab. Yang kedua, nak bagi tahu kepada kita punca utama yang menghalang
dan menyingkirkan kita termasuk golongan bighairi hisab ini ialah benda-benda yang membabitkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dorongan yang paling utama untuk melayakkan kita masuk dalam golongan ini ialah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan perkara itu, marilah kita mengambil kesempatan untuk mencari apa sahaja luang dan peluang. Dalam setiap tindakan kita, jangan asbab menutup punca. Kita tengok buka air tu, paip tu, kita nampak paip tu lah yang keluar air. Tapi sebenarnya paip tu kalau tempat lain tak ada air. Rupanya air tu bukan daripada paip, air tu daripada bangkali sungai, bangkali kolam. Tapi oleh kerana kita tak nampak, yang kita nampak paip, maka Islam mengajar kepada kita, lihatlah semua benda sebagai ayatillah. Benda yang ada depan kita ni adalah tanda-tanda daripada keagungan dan kekuasaan Allah. Tengok batu yang tegak Allah, sedangkan dalam Quran terlalu banyak. Umpamanya tuan-tuan nak tidur ataupun habis solat isyak, kita baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, sampailah kepada sab'a samawatin tibaqa, bagaimana Allah kata langit 7 yang berlapis-lapis. Nak bagi tahu kepada kita, dan waja'alnaha rujuman zayyana as-sama'ad dunya bimasabih, bintang-bintang yang dijadikan indah sebagai hiasan, lampu-lampu yang bergemerlapan. Apakah bila kita tengok langit yang indah itu teringat kepada Allah? Apakah kita melihat manusia yang baik itu, kita teringat kepada Allah, beruntungnya Allah bagi dia jadi baik? Bila kita tengok manusia yang jahat itu, apakah kita mengingatkan kita kepada Allah, bagaimana dia sanggup derhaka kepada Allah, sedangkan Allah, apa sajalah yang akhirnya pertama yang terlintas kepada kita dalam setiap benda yang mula-mula sampai Allah. Bila itulah keadaannya, insya-Allah apa yang kita sebut